Bila dia masuk saja dekat halaman rumah, dia nampak satu sosok satu sosok yang berdiri dekat tangga menyerupai sebiji macam arwah datuk dia. Hello sobat, bersama dengan Ari dalam edisi seram pada malam ni. Pada malam ni, Ari nak bawakan satu kisah pendek ataupun satu story seram yang pendek yang berkait dengan Saka. Saka ni antara salah satu favourite cerita yang Ari suka bercerita. Lagi-lagi berkait dengan Saka, harimau ataupun hantu raya. Ni adalah salah satu favourite yang Ari suka untuk nak story. Sampun buang masa lagi sahabat, apa kata jom kita masuk terus ke cerita kita. Baik, kisah ni dikongsikan oleh Hisham. Hisham ni dia masa dia berkongsi cerita ni, dia bagi tahu masa cerita ni berlaku lah. Masa dia punya kisah ni berlaku, masa tu umur dia lingkungan 20 bermakna berlaku pada tahun 1990. Jadi sekarang ni dah tahun 2023. Dia pun dah berumur 53 tahun. Dah pun ada anak, ada isteri dan ada cucu dah semualah. Bermulalah perkongsian cerita dia. Okey, kisah ni berlaku dekat Perak dekat Perak, di rumah, betul-betul rumah datuk dia. Sebelum kita masuk ke cerita ni, Ri nak cerita sedikit tentang dia punya background datuk dia ni macam mana. Okey, datuk dia ni salah seorang bomo yang boleh kata hebat jugalah dalam kampung tu. Kalau orang lain yang nak berubat apa sakit apa-apa, kebanyakan dia orang ni akan pergi jumpa dengan datuk Hisham ni lah. Cara tok dia berubat ni, dia akan menggunakan perantaraan macam contoh kalau macam pesakit ni mari duduk depan, so dia akan dia ni akan tutup dengan kain yang berwarna hitam, tutup muka dia tak nampak. Selepas tu dia akan baca satu mantra apa semua. Mantra tu Hisham dia tak tahu. Bila dia baca mantra tu, dia ibarat berkomunikasi dengan satu makhluk ataupun lembaga apa semualah. Hisham juga ada bagi tahu yang dia orang ni keturunan daripada Raja Tandim, tak silap lagi. Raja Tandim yang mana Kepulauan Jawa. Lebih kurang macam itulah. So mereka ni lah yang menjaga keluarga Hisham lah, keluarga datuk nenek ni semua. Ada juga kadang-kadang Hisham ni dia nampak datuk ni akan keluar tubik seorang diri lalu dekat belakang, dan di belakang rumah dia tu ada busuk jantan ataupun busuk jantan lah. Lepas tu lalu dia akan bawa pulut kuning telur rebus dengan kita panggil sebagai memalu gendang lah. Mungkin ini adalah salah satu jamuan makan-makan. Okey, berbalik kepada cerita datuk dia. Datuk dia ni meninggal pada usia 82 tahun Jadi selepas saja meninggal, dikebumikan apa semua, settle, masuk tahlil, siap dan apa semua. Jadi datuk dia ni ada tinggalkan 3 orang anak, semuanya lelaki, termasuk ayah Hisham lah juga. Ayah Hisham ni nombor 2. Jadi dia ada Pak Lum dia, ayah Hisham, dan juga orang panggil dia sebagai ayah Dik. Ayah Dik nombor 3. Jadi dia orang ni fikirlah, okey, bercakap apa semua tentang perbahagian harta. Nak bagi harta, okey, mu bahagianmu ambil sikit, mu bahagianmu ada sikit ambil sikit. Disebabkan dia semua lelaki, jadi tak kena pening kepala sangat, bagi sampailah satu part ada bahagian-bahagian ataupun peralatan perubatan daripada ayah dia sendiri. Macam mana? Lepas tu Pak Long dia bagi tahu, macam mana? Kita ada banyak lagi barang, tapi perubatan ayah kita ni macam mana? Kita nak buat macam mana? Pembahagian macam mana? Jadi Pak Ngoh dan juga ayah Dik ni dia tak say. Dia kata, kita zaman moden dah ni, Pak Long, takkan kita nak guna lagi benda-benda gini? Kita buat je lah benda-benda macam ni. Jadi dia pun ambil keputusan untuk buat barang-barang perubatan daripada ayah dia. Pada pukul 1 keesokan hari tu dia orang pergilah ke satu sungai, tidak jauh juga daripada rumah dia, mungkin daripada area dia belakang rumah dia. Selepas daripada tu, dia pun startlah buat barang-barang apa semua. Sampailah yang terakhir sekali, masa tu Pak Long ni dia ada pegang satu tangkai. Tangkai tu Hisham bagi tahu ada dalam besar penumbuk ni. Tangkai tu dia berwarna hitam dan dia jenis macam sejenis gelam lah macam semua. Bila Pak Long dia buat, tak sampai masuk je ke dalam, tak sampai masuk dalam air ke tangkai tu dia pecah dan dia mengeluarkan asap yang berwarna hitam Jadi masa tu Pak Long dan juga adik-beradik dia lain tak fikir apa-apalah, cuma balik seperti biasa, duduk di rumah ayah dia sementara 3-4 hari lah macam tu. Selepas saja kejadian yang dia buat tangkai tu Hisham bagi tahu selepas daripada tu dia punya gangguan macam-macam yang terjadi di rumah datuk dia. Pada malam tu dia orang ni semua lena tidur di atas zim dengan bunyi macam ada orang cakap. Tahu dia baca macam mana?
Dia macam gitu. Dia bunyi macam ada orang cakar, lepas tu bunyi macam ada orang hempah dengan satu batu yang besar. Dia macam gitu dengar. Dia orang semua tidur lah. Masa tu Hisham bagi tahu bukan dia seorang je dengar. Seluruh yang ada dalam rumah tu semua dengar bunyi benda atas zinc masa tu. Jadi dia orang semua bangunlah, berdiri apa semua. Lepas tu nenek dia pun mari dekat dia punya ramah-ramah dengan suara yang berani. Dia nak kata tu hatu raya dah tu, hatu raya belai ayam, dia kata gitu. Sebab tu sekarang ni pun hatu raya tu pun tengah mencari tu yang baru. Jadi masa tu jugalah nenek dia ni bagi tahu, barang-barang perubatan ayahmu ni meletak mana sekmu semua. Dia tanya gitu. Jadi masa tu Pak Long ni dengan keadaan takut, barang tu Long dah buai sebenarnya. Mu buai mana barang tu? Bagi tahu dia. Long buai dekat sungai belakang rumah. Masa tu jugalah dia punya nenek dia ni macam terkejut, kata biar betul mu buai barang ni barang kepunyaan ayahmu. Kalau mu tak si pakai ataupun walaupun mu tak si ambil, mu sipil lah benda macam ni, dia bagi tahu. Sebab benda ni antara satu perjanjian dengan arwah ayahmu buat masa dulu-dulu lagi. Sebab itulah benda itu dia keluar, dia macam saat-saat akan marah dengan gapo yang jadi, lagi-lagi barang tu dia buai macam tu saja. Jadi selepas daripada 3 minggu lah gapo yang Hisham bagi tahu, hampir 1 minggu juga dia orang kena ganggu yang macam tu. Macam-macam gangguan dia kena. Ada juga bunyi macam seperti orang menangis tepi kawasan rumah. Tiba-tiba duduk tengok TV, bunyi sebelah rumah dia, bunyi macam tu. Ada juga Hisham ni bagi tahu masa dia nak keluar pergi tanda, ni macam ada orang yang follow dia. Tu kita tahulah mungkin tu hantu ayah belik daripada arwah datuk dia sendiri. Jadi dia orang pun balik lah ke masing-masing, tinggal nenek dia seorang dekat rumah masa tu. Hisham ni pun dia duduk macam biasa. Semasa dia keluar daripada Perak tu, daripada rumah datuk dia ni, dia orang ni tak ada kena gangguan apa-apalah, normal apa semua. Jadi dia fikirlah nenek dia ni duduk sorang, dia perlukan peneman. Jadi Hisham ni pun baliklah hari tu untuk nak tengok dia punya nenek dia, keadaan, tanya khabar nenek dia macam mana lah. Bila dia masuk saja dekat halaman rumah, dia nampak satu sosok satu sosok yang berdiri dekat tangga. Satu sosok itu menyerupai sebiji macam arwah datuk dia masa tu. Dia punya terkejut siapa dia langgar pokok betik yang ada depan rumah. Lepas daripada situ jugalah adik-beradik dia yang lain macam ayah Pak Long bagi tahu, ayah Dik bagi tahu, yang ada juga kerap kali nampak kelibat ayah dia yang ada dekat area-area situ. Bukan itu saja kisah ni juga, cerita ni juga diperakui daripada jiran-jiran, penduduk-penduduk lain yang biasa nampak arwah datuk dia ada duk mai keliling kampung tu sendiri. Selepas daripada situ gangguan di rumah dia makin hari makin kuat macam-macam dia dengar. Masa tu dia mula kemuncak. Apa yang nenek bagi tahu, hantu raya tu dah kemuncak nak cari owner baru juga. Dekat mana sekalipun dia perlukan owner baru. Sebab apa? Sebab tak bagi dia makan, tak bagi dia jamu apa semua, dia perlukan owner baru juga masa tu. Jadi ramailah kita panggil Tok Bomo yang cuba untuk nak buat masalah ni, tapi tak boleh. Orang mari gagal, 2 orang mari gagal. Sebab apa yang Hisham bagi tahu, itu ayah-ayah dia ni memang sangat-sangat kuat. Bukan kalau kita panggil bukan kaleng-kaleng lah. Sebab itu kalau orang yang biasa-biasa nak buat benda ni, bukan satu benda yang mudah. Last kali Pak Long ni pun panggillah seorang pawang atau kita kenal sebagai Pak Wah Hussein. Dia panggil Pak Wah Hussein. Jadi dia panggil je Pak Wah Hussein ni. Bila Pak Wah Hussein ni masuk saja ke rumah arwah datuk dia, dia boleh rasa satu aura dia punya aura yang sangat-sangat kuat masa tu. Di setiap hari Jumaat, Pak Wah bagi tahu, Pak Wah Hussein yang bagi tahu, dia akan duduk di tengah-tengah ruang tamu, dan di tengah ruang tamu tu dia ada semacam kayu, kita panggil tiang yang tengah tu lah, tak tahulah. Dia duduk tiang tengah tu dan dia akan bacalah ayat-ayat apa semua, dan dia ambil wuduk dan dia akan baca dah apa-apa ayat Al-Quran apa semua. Daripada situ Hisham ni bagi tahu lebih kurang dalam 2 bulan juga nak boleh kehilang benda tu. Lepas daripada situ gangguan tu semakin hari Hisham bagi tahu sudah semakin reda lagi. Semakin hari dah semakin reda, dan masa tu jugalah kali yang terakhir, hari yang kita panggil sebagai hari penghujung lah Pak Wang buat operasi dia. Masa itu dia boleh nampak dengan jelas ada satu kelibat
satu angin yang kuat daripada area rumah dia. Seperti ada orang patah-patah rating pun ada. Macam benda tu dah marah lah, dah marah. Lepas tu Pak Wan ni dia ada keluar satu botol ni. Selepas tu botol ni dia akan tutup dengan kain yang berwarna putih, rasa saya ingat lagi. Dan dia baca ayat apa semua, benda tu akan masuk terus ke dalam botol. Dia tak akan tutup. Dia macam koci, macam Pak Long dan juga Ishan ni semua nak tengok, tapi Pak Wan tu bagi tahu tak boleh tengok. So selepas daripada tu Pak Wan bagi tahu, insya-Allah selepas daripada ni rumah ni dah tidak akan ada gangguan daripada hantu raya dan juga daripada apa-apa juga yang berlaku Pak. Selepas dari rumah dia pun memang dah tidak ada gangguan daripada masuk 2 minggu ke 3 minggu. Cuma Ishan ni terfikirlah kenapa pawang Hussein ni tak si bagi dia tengok botol tu. Dan dia juga terfikir botol tu dia dah sipir ataupun botol tu dia masih lagi sipir sampai ke hari ni. Jadi bila berkait tentang saka Pak, saka adalah salah satu benda yang payah. Di zaman moden kita ni tak ramai, bukan tak ramai lah, rasa tak ada dah yang pakai saka. Zaman-zaman dulu mungkin dia orang pakai saka sebagai saka yang banyak fashion lah, menjaga keturunan, menjaga kawasan, menjaga rumah, ada macam menjaga harta, menjaga kebun dan semua ada. Mungkin dia orang tu pakai benda-benda macam tu. Tapi di zaman kita 2023 ni rasa tak ada orang yang pakai benda macam tu. Jadi itu saja cerita yang Ri nak share pada kali ni. Ri bagi tahu cerita pendek tapi panjanglah pula rasa. Jadi itu saja cerita yang Ri nak share pada kali ni. Untuk sekmu yang masih lagi baru dalam channel Kiri Omar, diperlukan sekmu untuk tekan butang like, subscribe dan juga share video ni kalau sekmu suka. Dan kalau sekmu tak suka pun sekmu juga kena share video ni. Kita akan berjumpa di next video. Sebelum tu kalau sekmu rasa macam nak hantar cerita seram, sekmu boleh emailkan kepada Ri sendiri. Ri dah letak email bawah, sekmu boleh email. Kalau ada rasa-rasa nak berkongsi cerita lah, insyaAllah Ria akan baca semua saya punya ni. Dan kita akan jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.